Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi anak-anak murid yang dikasihi sekalian. Semoga ceria-ceria selalu hendaknya. Kita sambung belajar tajuk pada hari ini dalam pelajaran 13 iaitu berkaitan dengan hadhanah ya. Ada maksud hadhanah. Bermaksud penjagaan kanak-kanak yang masih kecil dan belum berupaya untuk menguruskan dirinya sendiri. Maksudnya, jika berlaku perceraian di antara pasangan suami isteri, maka yang menjaga anak tadi itu dipanggil hadhanah ya. Setelah berlaku perpisahan ataupun perceraian. Baiklah, apa hukumnya? Hukum menjaga anak wajib ya. Jangan dibiarkan anak itu terbiar berlaku perceraian, wajib dijaga. Dan dalam buku teks kita lihat spektrum ilmu hak penjagaan anak, dinyatakan ibu ialah orang yang paling layak sekali menjaga anak selepas berlakunya pembubaran perkahwinan. Namun ada sebab-sebab tertentu. Kalau katakan ada masa tertentu, barulah hak ibu tadi terbatal ya. Kelayakan hak hadhanah selepas ibu, siapakah yang layak untuk menjaga anak ya? Ini berdasarkan info tambahan yang Ustazah akan kongsikan. Yang pertama, nenek sebelah ibu dan ke atas. Yang kedua, bapa. Seterusnya nenek sebelah bapa yang ke atas, datuk, saudara perempuan si ibu sebapa. Bermaksud adik-beradik kepada kanak-kanak tadilah ya. Sama ada si ibu sebapa, seibu ataupun sebapa. Kemudian anak perempuan kepada saudara perempuan si ibu sebapa. Ini bermaksud sepupu perempuan kepada kanak-kanak tadi. Sama ada si ibu sebapa, seibu ataupun sebapa. Dan yang seterusnya, mak saudara. Mak saudara kepada anak-anak sebelah ibu, kemudian sebelah bapa. Dan terakhir sekali baru waris lelaki, maksudnya saudara mara lelaki lah yang dalam turutan yang layak terima harta pusaka. Kalau kita lihat tadi ya, semuanya adalah perempuannya, nenek dan semua sekali lah. Tapi yang lelaki adalah bapa, datuk, dua sahaja. Yang ini jika tak ada lagi pilihan yang lain ya. Okey. Yang seterusnya, syarat orang yang mendapat hak hadhanah mestilah seorang Islam ya, tak boleh yang bukan Islam. Kemudian sempurna akalnya ya, supaya mudah menjaga kanak-kanak tadi, dewasa, cukup matang untuk menguruskan kanak-kanak dan juga berakhlak mulia. Ini info tambahannya. Info tambahan yang seterusnya, kenapa agaknya gugur hak hadhanah kepada seorang ibu tadi ya. Yang pertama, berkelakuan buruk dan keterlaluannya kelakuan buruk tadi dan juga secara terterangan, maka tak boleh menjaga anak tadi. Kemudian yang kedua, berpindah tempat tinggal, tempat kediaman rumah untuk menghalang bapa kanak-kanak tadi menziarahinya. Ya, ni memang secara kata orang tu memang berniat supaya tak berjumpa anak dengan bapa tadi selepas berlaku perceraian ya. Cuai atau menganiayai kanak-kanak tersebut, mendera dan sebagainya ya. Ini memanglah ya, dan gugur hak dia. Ataupun keluar daripada agama Islam, murtad, ataupun berkahwin dengan seorang lelaki yang tidak mempunyai pertalian nasab dengan kanak-kanak tersebut ya. Jadi semua sebab-sebab ini menyebabkan gugurnya hak hadhanah kepada ibu tadi. Walau bagaimanapun semuanya akan dirujuk di mahkamah ya. Dan tempoh hadhanah tu bila? Sehingga kanak-kanak itu boleh berdikari sampai besar sikit lah ya. Dan juga kalau kanak-kanak yang kecil ya, setelah memayis, dia boleh pilih sama ada hendak tinggal dengan ibu ataupun dengan bapa ya. Kalau yang kecil-kecil tu menyusu sebagainya, biasanya memang di bawah ibu ya, ibu yang akan menjaga dia. Setelah kita bincangkan tajuk hadhanah, kita masuk ke tajuk anak angkat. Comel je kucing tu kan yang kita bincangkan tajuk anak angkat pada muka surat 133 ya, insya-Allah. Apakah dia anak angkat? Iaitu anak orang lain yang dipelihara seperti anggota keluarga sendiri, tetapi tidak mempunyai hak seperti anak kandung yang ditetapkan oleh syarak ya. Maksudnya ambil anak orang, jaga macam itu, tapi ada dia punya syarat-syarat dia, ada dia punya hak-hak dia yang tersendiri ya. Apakah hukum mengambil anak angkat? Hukumnya adalah harus ya, boleh ambil anak angkat. Dalam spektrum ilmu kita lihat maklumat berkaitan dengan perbezaan hak anak kandung dan juga anak angkat ya. Rezeki nafkah kebajikan ya, harta hibah dan harta wasiat, kedua-dua anak kandung dan anak angkat boleh menerimanya.
Ya, hibah bermaksud hadiah semasa hidup. Ya, seperti memberikan rumah dan sebagainya. Wasiat ni dia kata berikan setelah meninggal dunia dia akan dapat, ya, tapi diberi semasa masih hidup, dapat ketika telah meninggal dunia. Ini kedua-duanya boleh diberikan kepada anak kandung dan juga anak angkat. Namun pewarisan harta dari aspek faraid, anak kandung dapat, anak angkat tidak dapat, ya. Anak angkat dapat dari segi harta wasiat dan juga harta hibah sahaja. Wali dalam perkahwinan, ya, bapa kandung adalah wali, ya, dan seterusnya lah. Tetapi bapa angkat tidak boleh menjadi wali kepada perkahwinan anak perempuan yang anak angkat tadi. Nasab, ya, bin binti anak kandung, ya, manakala anak angkat tidak boleh dibin-bintikan kepada bapa angkat tadi, ya. Itu maksud nasab bin bintikan. Kenapa agaknya, ya? Ada hikmah-hikmah dia. Kita lihat info tambahan yang akan dikongsikan, iaitu yang pertama, untuk mengiktiraf keluarga bapa kandung, ya, supaya masih kekal hubungan nasab pertalian bapa kandung dengan anak tadi, ya. Yang kedua, memelihara hak anak angkat dalam mewarisi harta pusaka bapa kandungnya. Selain menjaga nasab, menjaga juga harta pusaka dia dan bapa kandungnya. Kemudian menjaga batas pergaulan, ya. Sebab apa? Anak angkat ada batas pergaulan dengan keluarga angkat tadi, tak seperti anak kandung. Kemudian memelihara harta pusaka bapa kandung dan salah-salah keluarga, supaya bapa kandung tadi kekal dia punya harta pusaka dipelihara, dimiliki oleh anak kandung dan juga keluarganya. Salah-salahnya betul tidak berlaku perselisihan di situ, ya. Dan yang terakhir, memelihara hak wali nikah oleh bapa kandung, ya. Jadi wali nikah tetap milik bapa kandung dan juga mereka yang berhak menjadi wali lah, ya, ikut turutan sama ada bapa saudara dan sebagainya. Apakah dia hikmah mengambil anak angkat? Kenapa Islam mengharuskan mengambil anak angkat, ya? Yang pertama, mendapat pahala, ya. Sebab apa? Kita menjaga kanak-kanak, ya. Kemudian meringankan beban keluarga yang miskin. Contoh, ada anak ramai, ada yang ambil anak menjadi anak angkat, meringankan beban keluarga yang miskin tadi, ya. Alhamdulillah, ada yang nak bantu. Kemudian menimbulkan perasaan kasih sayang di antara anak angkat dengan keluarga angkat, dan juga mereratkan silaturahim di antara kedua-dua belah keluarga tadi, ya. Keluarga kepada bapa angkat dan keluarga bapa kandung lebih erat hubungannya. Membahagikan rumah tangga yang tiada zuriat, ya. Pasangan yang tiada zuriat akan lebih bahagia dengan hadirnya anak angkat. Dan ini juga adalah antara penyelesaian pasangan yang tiada anak dengan mengambil anak angkat, ya. Bagi siapa yang nak ambil, boleh, hukumnya harus, ya. Okey, kenapa pula kita nak ke mana kereta ni, ya? Tajuk yang terakhir kita bincangkan implikasi perkahwinan yang tidak mengikut syariat dan undang-undang. Berkahwin kena ikut syariat, kena ikut undang-undang. Nak ke mana, nak kahwin lari ke ni, kan? Kita tengok apakah masalah yang berlaku kalau tak ikut syariat dan tak ikut undang-undang Islam, ya. Yang pertama, pasangan boleh dideda jika disabitkan kesalahan kerana berkahwin tidak ikut saluran yang betul, ya. Tak ikut undang-undang. Pasangan terpaksa dipisahkan, ya. Perkahwinan dibubarkan jika didapati perkahwinan tidak ikut syariat, tak ikut syarak, ya. Tak cukup wali ke, tak cukup saksi ke, ya. Tak ikut syariat, terpaksa dibubarkan, dipisahkan mereka, ya. Dan isteri tidak mempunyai dokumen yang sah untuk membuat sebarang tuntutan seperti hadanah dan harta pusaka jika kematian suami tadi. Sebab apa? Tidak mempunyai sijil nikah yang sah. Sijil nikah yang sah diperlukan untuk membuat tuntutan tersebut. Jadi macam mana, ya? Banyak masalah berlaku lepas tu pula, ya. Dan kesukaran mendaftarkan kelahiran anak untuk dapatkan sijil kelahiran. Untuk daftarkan anak di JPN, ya, di Jabatan Pendaftaran Negara, perlukan sijil nikah, ya, ibu bapa tadi. Kalau tak boleh, ada masalah pula, ya, untuk daftarkan sijil kelahiran. Nanti masalah pula untuk dapatkan kad pengenalan, ya. Okey, nampaknya okey, apa-apa hal kena ikut Akta Enactment dan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam dekat negeri-negeri masing-masing, ya. Ada undang-undang yang boleh dirujuk untuk menjadikan pernikahan tersebut sah, ya, dan mendapatkan dokumen pernikahan yang sah.
sekian sahaja untuk tajuk pada hari ini. Kita cover 3 tajuk kecil, iaitu anak angkat, hadanah dan juga implikasi perkahwinan yang tidak ikut syariat dan tak ikut undang-undang ya. Ustazah doakan semoga semua terus berjaya dalam peperiksaan, terutamanya dalam peperiksaan SPM yang akan anda hadapi. Jangan lupa klik subscribe dan juga aktifkan ikon loceng supaya anda mendapat notification untuk video-video yang seterusnya. Ingat ya anak-anak murid semua, hidup tak akan ceria tanpa warna dan jiwa tak akan teguh tanpa ujian. Jadi hadapilah sebarang ujian dengan tabah dan penuh semangat, insya-Allah ya. Kita jumpa lagi pada kelas-kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.